Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita sambung tajuk kita yang pertama berkaitan dengan tamadun Islam dan tamadun Asia, iaitu bab yang pertama atau topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengenalan ilmu ketamadunan. Okey, dalam bab inilah kita akan lihat pengajian ketamadunan dan apakah dia sejarah ketamadunan seperti mana yang saya pernah bagi tahu dalam video yang sebelum ini. Okay, kita lihat, kita teruskan kepada kursus kita. Yang pertama kita akan lihat dari segi hasil pembelajaran. Kita dapat 3 hasil pembelajaran. Yang pertama iaitu pelajar dapat menerangkan keperluan mengkaji, memahami ilmu dan isu-isu ketamadunan dalam konteks Malaysia dan global. Global ni melibatkan globalisasi lah, seluruh dunia, serta hubung kait dengan idea pembinaan negara Malaysia. Yang kedua, menjelaskan ilmu ketamadunan, pelbagai wahana pewacanaan isu-isu seperti kepelbagaian budaya, jihad, hegemoni barat dan lain-lain. Jadi, hasil pembelajaran yang kedua, pelajar boleh dapat menjelaskan beberapa isu-isu ketamadunan yang terlibat pada konteks di Malaysia dan globalisasi. Manakala yang ketiga, menghuraikan idea pertumbuhan tamadun, peri pentingnya dialog, cabaran globalisasi dan pembinaan serta pemerkasaan jati diri bangsa. Jadi kita ada terdapat 3 hasil pembelajaran berkaitan dengan tamadun Islam dan tamadun Asia pada bab yang pertama. Kita seterusnya kita akan lihat dari segi pengenalan, iaitu pengenalan berkaitan dengan bab yang pertama, iaitu yang pertama membincangkan konsep dan ciri tamadun dari sudut etimologi pelbagai bahasa. Sebelum tu saya nak tanya, apakah dia etimologi? Mesti pelajar tak dapat nak jawab kan? Dan kalau saya tanya dalam video pun, saya tanya pun saya sendirilah yang jawab, betul? Sebab awak tak ada di hadapan saya, just awak tengok video sahaja. Jadi etimologi ni kita akan lihat dari segi bahasa. Apakah tamadun itu dihuraikan dari segi sudut bahasa dan dari segi sudut istilah. Kita akan lihat dalam bab yang seterusnya. Kemudian dari segi hubungan antara tamadun, agama, budaya dan bangsa. Jadi pelajar kena membezakan apakah dia agama, apakah dia budaya dan apakah dia bangsa. Jadi tamadun mempunyai hubung kait dengan 3 perkara tadi, iaitu berkaitan agama, budaya dan bangsa. Ada setengah pelajar, dia mungkin kadang-kadang dikeliru. Bila dia sebut Buddha, dia akan fokus kepada masyarakat Cina. Jadi di Malaysia, sememangnya ia, di mana bila kita sebut Islam, semestinya mereka yang berbangsa Melayu. Tapi pelajar kena perlu membezakan apakah dia bangsa, apakah dia agama. Sebab tidak semestinya mereka yang berbangsa Melayu beragama Islam, dan tidak semestinya mereka yang berbangsa India beragama Hindu. Jadi kat sini kita dapat beza, kita kena lihat dari segi perbezaan apakah dia bangsa dan apakah dia agama. Agama itu merupakan salah satu pegangan hidup masyarakat. Sebab tu ada juga di kalangan mereka yang berbangsa India beragama Islam, ada juga yang beragama Kristian. Jadi kita akan lihat hubung kait dia antara tamadun dengan agama, bangsa dan budaya. Manakala yang seterusnya iaitu berkaitan dengan analisis faktor kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun. Di mana sesebuah tamadun mempunyai kemunculan tamadun dia, ada faktor kemunculan dan ada juga faktor kemerosotan. Kita akan analisis dari segi kekuatan dan kelemahan sesebuah tamadun. Kita lihat dari segi perbezaan, iaitu pengajian ketamadunan dan sejarah ketamadunan. Perbezaannya mudah sangat bagi pelajar untuk memahami. Bila kita sebut sejarah tamadun, kita akan lihat kajian masa lampau. Bila kita sebut pengajian ketamadunan, di mana ianya tidak terikat dengan masa. Jadi kita lihat pada masa lepas, sekarang dan akan datang. Sebagai salah satu contoh, kita akan nak buat sesuatu pembangunan. Contohlah, saya bagi contoh kereta terbang. Sekarang tak ada kereta terbang, kita ada kapal terbang. Jadi adakah kereta terbang, adakah ianya berkaitan dengan sejarah ketamadunan? Tentulah tidak. Ia adalah berkaitan dengan pengajian ketamadunan. Kita nak lihat kemajuan yang akan datang muncul. Berbanding dengan sejarah ketamadunan, kita boleh lihat sebagai salah satu contoh di Malaysia. Pembinaan Candi Lembah Bujang yang ada di negeri
Kedah. Kalau dalam kelas saya akan tanya Candi Lembah Bujang kat mana? Kebanyakan pelajar tak dapat lah. Kalau yang pelajar orang Kedah dia tahulah. Kalau kelas tu tak ada orang Kedah, tak adalah siapa-siapa yang tahu kat mana Candi Lembah Bujang tu letaknya. Baru sebut Candi Lembah Bujang, tak tanya lagi Candi Borobudur kat mana, Candi Angkor Wat kat mana. Betul tak? Okey, kita lihat sebagai satu contoh tadi berkaitan dengan Candi Lembah Bujang. Kita lihat dari segi faktor sejarah, sebab itu adalah melibatkan sejarah. Kita lihat sejarah ketamadunan di mana ada wujudnya satu interaksi hubungan antara Hindu dan Buddha yang mula-mula bertapak di kawasan tanah Melayu. Mana pembinaan candi itu merupakan salah satu contoh tamadun, mana ada wujud satu pembinaan ataupun ada wujudnya sesebuah kota. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan konteks tamadun dan seterusnya berbagai contoh dalam konteks ketamadunan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat dari segi konsep tamadun. Okey, konsep etimologi adalah sangat penting, iaitu berkaitan dengan pemahaman apakah yang dimaksud dengan perkataan tamadun tersebut. Jadi bila kita memahami sesuatu istilah, jadi mudah bagi pelajar untuk mengetahui berkaitan dengan sesuatu bidang. Yang seterusnya kita lihat dari segi pengertian tamadun, apakah yang dimaksudkan dengan tamadun. Okey, perkataan tamadun digunakan bagi menggambarkan taraf pencapaian kemajuan rohani dan jasmani sesebuah masyarakat, khususnya dari sudut ilmu pengetahuan dan fizikal. Manakala dari segi pandangan tamadun barat pula, tamadun lebih merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sudut bidang sains dan teknologi. Dari segi bahasa pula, kita akan lihat dari mana perkataan tamadun sebenarnya bermula daripada bahasa Arab, iaitu maddana. Apakah yang dimaksudkan dengan maddana? Okay, maddana iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalusi budi pekerti. Daripada perkataan maddana tadi, diterbitkan pula satu perkataan iaitu madani yang memberi maksud sifat sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup yang menzahirkan kehalusan budi pekerti yang terpuji. Walau bagaimanapun, kedua-dua perkataan tersebut berasal daripada perkataan ad-din. Okay, ad-din memberi maksud agama dan ia menggambarkan sesuatu kehidupan beragama. Jadi kita lihat dari segi perkataan tamadun itu sendiri pun berasal daripada perkataan madana, kemudian lahirlah satu konteks madani dan asalnya kedua-dua itu adalah daripada perkataan ad-din, di mana ad-din ini menggambarkan sesuatu kehidupan yang beragama. Dapat disimpulkan perkara yang penting, terdapat dua perkara yang penting dalam maksud tamadun, iaitu yang pertama adalah kehalusan budi pekerti dan yang kedua adalah melibatkan pembangunan perbandaran ataupun wujudnya sesuatu penempatan. Okay, dalam bahasa Melayu pula, penggunaan istilah tamadun iaitu istilah peradaban. Okay, tamadun dimaksudkan dengan peradaban. Okay, peradaban sering kita gunakan terutama dalam konteks penulisan dan sebagainya. Okay, dalam Kamus Dewan, tamadun memberi maksud kebudayaan, kemajuan atau peradaban. Manakala perkataan peradaban sendiri berasal daripada perkataan adab. Okay, adab ni pun berasal daripada bahasa Arab. Okay, adab bermaksud merujuk kepada tingkah laku serta tutur kata yang halus ataupun tutur kata yang sopan, dan istilah beradab sendiri ditakrifkan sebagai telah maju meningkatkan sesuatu kehidupan, bermaksud dari segi aspek jasmani dan rohani, ataupun lebih mudah kita kenali dia sebagai sesuatu yang bertamadun. Untuk pengetahuan pelajar juga, telah wujud beberapa perkataan lain yang mempunyai maksud tamadun sebelum wujudnya perkataan tamadun itu sendiri. Antaranya yang pertama adalah istilah umran dan hadarah. Istilah umran dan hadarah ini diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah lebih kurang pada abad yang ke-14. Kalau kita kenali di mana Ibnu Khaldun ni merupakan seorang sarjana Islam yang pertama yang menceritakan berkaitan dengan konteks pengajian ataupun ilmu-ilmu yang melibatkan pengajian ketamadunan. Mudah kita kenali bahawa Ibnu Khaldun ni adalah sebagai bapa ketamadunan. Maksud umran diartikan sebagai sekumpulan manusia yang mendiami sebidang tanah yang mempunyai perbekalan ekonomi yang mencukupi, keselamatan nyawa dan harta yang terjamin dan sebagainya yang membolehkan mencapai sesuatu kemajuan. Manakala hadarah diartikan sebagai sekumpulan manusia yang tinggal ataupun kekal di sesuatu tempat, sama ada di kota ataupun di tanah pertanian.
Pernah tak dengar istilah Islam Hadari yang dibawa oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi? Okey, maknanya Islam Hadari itu memberi maksud Islam yang bertamadun. Jadi sebelum wujudnya perkataan tamadun, wujudnya istilah umran dan hadarah yang telah diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun. Manakala perkataan yang kedua iaitu Al-Madaniyah yang digunakan oleh Abu Nasir Al-Farabi dalam kitabnya As-Siyasah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi. Kemudian Muhammad Farid Wajdi dalam kitabnya Al-Madaniyah wal-Islami, Al-Madaniyah wal-Islam, iaitu pada abad ke-20, dan salah seorang daripada tokoh sarjana Islam juga iaitu Syekh Muhammad Abduh, iaitu Al-Islam wal-Nas wal-Ilmi wal-Madaniyah. Jadi perkataan yang digunakan kat sini istilahnya adalah Al-Madaniyah daripada perkataan Madinah yang memberi maksud kota ataupun bandar. Kita boleh kenalilah Madinah Al-Munawwarah iaitu bandar yang bercahaya. Okay, Madaniyah ini adalah sesuatu kehidupan yang berteraskan kepada konsep asas Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. Okay, yang seterusnya kita lihat dari segi istilah tamadun yang di mana istilah ini mula diperkenalkan lebih kurang pada abad ke-19 dan akhirnya menggantikan semua istilah yang pernah digunakan sebelum ini. Maknanya tamadun ini menggantikan istilah yang digunakan seperti umran, seperti hadarah dan seperti madaniyah. Dalam salah seorang pendapat yang merupakan sarjana Islam juga iaitu Jurji Zaidan, di mana beliau ni merupakan sarjana yang banyak menggunakan istilah tamadun, antaranya kitabnya seperti At-Tarikh At-Tamadun Al-Islami. Ini merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Jurji Zaidan yang banyak menggunakan perkataan tamadun. Dalam bahasa Inggeris pula, kita lihat pula dari segi konteks bahasa Inggeris, di mana yang awal tadi kita lihat dari segi bahasa Arab, di mana dalam bahasa Inggeris perkataan yang digunakan menerangkan tamadun seperti Renaissance, culture dan civilization. Penggunaan kata civilization adalah lebih tepat dan sempurna. Istilah ini diambil daripada perkataan Latin ataupun perkataan asal dia iaitu civitas ataupun civic yang memberi maksud kehidupan ataupun kota. Jadi kereta Honda, Honda Civic, Honda kota. Yang seterusnya, menurut kamus The Progressive English Dictionary, civilization bermaksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan, terutamanya dalam bidang ilmu, sains, teknologi, politik, moral dan sebagainya. Justru itu kita dapat lihat di mana pengertian tamadun yang lengkap adalah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti sains dan teknologi, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain yang tinggi, luhur, baik, halus dan sopan. Ini kita dapat simpulkan di mana tamadun merupakan kita dapat lihat di mana tamadun merupakan dua aspek penting, iaitu yang pertama dari segi kemajuan material dia atau materialistik dari aspek sains dan teknologi, manakala yang kedua adalah dari segi kehalusan budi pekerti. Seterusnya kita lihat dari segi ciri-ciri tamadun. Okey, ciri-ciri tamadun ni banyak sangat dia punya ciri-cirinya berdasarkan kepada beberapa pandangan ahli falsafah. Okey, yang pertama kita lihat, pelajar boleh juga rujuk kepada slide yang saya berikan. Kita lihat pandangan daripada Lucian Goldman di mana menjelaskan bahawa ciri tamadun iaitu yang pertama adalah pandangan semesta ataupun world view. Kemudian 4 ciri utama menurut pandangan beliau iaitu yang pertama adalah tamadun merupakan materialistik, intelektual, mistik dan juga wahyu. Dan ia juga melibatkan dari segi dua aspek pencapaian iaitu pencapaian fizikal dan pencapaian intelektual. Dari segi aspek fizikal di mana mewujudnya satu kerajaan ataupun empire, manakala dari segi pencapaian intelektual daripada aspek penemuan fikiran, maksudnya dari segi konteks sistem falsafah dan sebagainya. Manakala yang kedua, pandangan ahli falsafah yang kedua, kita lihat dari segi Darcy Roberio. Dia menjelaskan bahawa terdapat 9 ciri tamadun. Banyak ni, Darcy Roberio menjelaskan 9 ciri tamadun. Iaitu yang pertama, berakhirnya corak hidup nomad. Nomad tahu kan maksudnya? Hidup berpindah randa. Sebagai contoh, kita tengok orang zaman dululah, zaman-zaman Flintstone kan, yang naik kereta guna kaki tu. Jadi hidup berpindah randa, sekejap duduk sana, sekejap duduk sini. Jadi sekarang ni kita hidup secara tetap, bukan hidup secara nomad. Tapi tak tahulah kalau di kalangan pelajar masih ada hidup lagi secara nomad. Kemudian yang kedua, bermula aktiviti penternakan dan penghususan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan kota dan negara. Ada wujudnya sistem pengairan untuk pertanian, peralatan gangsa, sistem tulisan, angka dan kalender.
Manakala yang seterusnya pengairan yang meluas, wujudnya penciptaan teknologi daripada besi dan kewujudan mata wang. Yang seterusnya ada wujudnya revolusi penternakan, revolusi perdagangan, revolusi teknologi dan revolusi industri. Okay, yang seterusnya iaitu Ibn Khaldun pula, di mana Ibn Khaldun dia menjelaskan 5 ciri bagi tamadun, tapi dia menjelaskan 5 ciri bagi umran, di mana Ibn Khaldun tadi dia memperkenalkan istilah umran, iaitu yang pertama pegangan agama yang kuat, yang kedua sistem kenegaraan yang tersusun rapi, yang ketiga kehidupan cara pandang, yang keempat pencapaian kaedah penulisan yang tinggi, dan yang kelima adalah kepakaran dalam seni lukis dan seni reka. Manakala pandangan dari segi Edward L. Farmers, dia menjelaskan bahawa ada 7 ciri dia. Okay, yang pertama penempatan kekal, kedua revolusi pertanian, ketiga wujudnya stratifikasi sosial, keempat kewujudan agama, kelima pengkhususan kerja dan inovasi teknologi, yang keenam iaitu urbanisasi, manakala yang ketujuh wujudnya sistem tulisan. Boleh kita nampak di mana sistem tulisan pun juga merupakan salah satu contoh pembangunan kepada konteks tamadunan. Kalau kita lihat pun zaman dulu pun tulisan kat gua bertulisan contohlah kita tengok zaman tamadun di Mesir, di piramid, dia menceritakan tentang sesuatu, penceritaan tu berdasarkan kepada gambar. Jadi daripada gambar tu sehingga sekarang wujudnya sistem tulisan. Itu merupakan salah satu kewujudan tamadun. Okay, kemudian pendapat Al-Maududi dia menjelaskan 5 ciri-ciri tamadun tersebut. Okay, yang pertama adalah kewujudan kehidupan duniawi, yang kedua ada tujuan hidup, yang ketiga keyakinan dan pemikiran asas, manakala yang keempat pendidikan perseorangan, yang kelima adalah organisasi masyarakat. Okay, kita dapat simpulkan bahawa pandangan daripada ahli-ahli falsafah tadi, kita dapat simpulkan secara keseluruhan apakah yang dikatakan ciri-ciri tamadun, di mana ciri-ciri yang sejagat ini dimiliki oleh sebuah tamadun adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama ada sistem kepercayaan dan agama, maknanya ada sesuatu kewujudan kepercayaan dan agama. Sebab bila seseorang itu beragama, dia akan membentuk peribadi seseorang. Sebab agama, mana-mana agama tidak menyuruh penganutnya untuk melakukan sesuatu yang jahat ataupun sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, wujudnya penempatan kekal di sebuah kawasan. Kalau kita lihat pandangan yang tadi, di mana berakhirnya hidup secara nomad, maknanya tak ada hidup pindah randah, maknanya ada penempatan kekal. Yang ketiga, berlaku perkembangan revolusi pertanian disebabkan masyarakat semakin pandai mengeksploitasikan alam semula jadi. Manakala yang keempat, peningkatan kualiti hidup yang lebih baik, seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat. Yang kelima, kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang lebih baik dan teratur. Manakala yang keenam, kemunculan suatu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dalam satu sistem tulisan yang tersendiri sebagai perantara komunikasi dan penyampaian. Macam kita pun dah ada bahasa kita sendiri, kita tak adalah guna bahasa yang tidak difahami. Jadi itu merupakan salah satu kewujudan tamadun. Okay, yang seterusnya yang ketujuh iaitu kewujudan sistem perundangan yang teratur. Okay, di mana kita di Malaysia pun kita mempunyai satu sistem perundangan yang teratur, dan sistem nilai serta moral yang berkuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakat. Manakala yang ke-8, kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan bagi keselesaan hidup. Manakala yang terakhir iaitu yang ke-9, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusastraan dan nilai estetika. Yang seterusnya para pelajar, kita akan lihat dari segi hubungan tamadun dengan 3 elemen, iaitu yang pertama hubungan tamadun dengan agama, hubungan tamadun dengan budaya dan hubungan tamadun dengan bangsa. Okay, kita lihat dari segi yang pertama iaitu hubungan tamadun dengan agama, di mana kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan perkara penting dalam kehidupan bertamadun. Ini selari dengan maksud tamadun itu sendiri, iaitu budi pekerti yang tinggi. Pembinaan sifat ini berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima, manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupan beragama. Secara sifat fitrah ataupun secara semula jadinya, manusia ini mempunyai satu fitrah untuk beragama, di mana mereka secara
sifat semula jadinya ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Dalam semua agama ataupun dalam sistem kepercayaan ataupun agama ini tidak pernah pun menyuruh ataupun mengarahkan penganutnya ataupun umat-umat dia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Sebab itu saya katakan tadi, secara fitrah, secara semula jadinya sebenarnya manusia ini inginkan kebaikan, jadi mereka perlukan agama. Dalam Islam misalnya, agama Islam menjadi sumber inspirasi dan kekuatan umat Islam untuk membentuk tamadun Islam. Tamadun Islam ialah manifestasi ajaran agama yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Islam ni bukan lahir daripada perkembangan tamadun, tetapi Islam itu sendiri yang melahirkan tamadun yang berteraskan kepada sumber ajaran Islam. Kemunculan tamadun Islam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan kepada peninggalan bangunan dan artifak tamadun Islam yang menggambarkan penghayatan terhadap kehidupan beragama. Sebagai salah satu contoh, kita boleh lihat di mana tamadun Islam yang ada di Kuala Terengganu dijadikan salah satu taman kesenian Islam dengan mengambil beberapa contoh artifak-artifak daripada tamadun Islam daripada seluruh dunia. Antaranya seperti bangunan Masjidil Al-Aqsa, seperti Makkatul Mukarramah dan sebagainya, dan dijadikan sebagai salah satu contoh untuk paparan kepada masyarakat tentang bukti kewujudan tamadun Islam di dunia. Tidak semua tamadun dipengaruhi oleh agama seperti tamadun barat kontemporari terutamanya yang cenderung memisahkan antara nilai agama dan kehidupan masyarakatnya. Kalau kita lihat di mana kebanyakan tamadun barat sekarang dibina tanpa didasari oleh agama. Yang seterusnya kita akan lihat dari segi hubungan tamadun dengan budaya, di mana budaya merujuk kepada tata cara bertindak manusia ke atas persekitarannya dalam menguruskan kehidupan bermasyarakat. Berbudaya tinggi dan terpuji pula merujuk kepada kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Kehidupan bertamadun bermakna kehidupan masyarakat yang memiliki budaya tinggi dan terpuji. Ini bersesuaian dengan takrifan tamadun itu sendiri, bukan sahaja berkaitan dari segi pembangunan sains dan teknologi ataupun materialistik, tetapi ia melibatkan kepada pembangunan tata susila ataupun keadaan manusia itu sendiri, sama ada memiliki budaya yang terpuji ataupun tidak. Sekiranya mereka mempunyai budaya yang terpuji dan tertinggi, mereka dianggap sebagai salah satu masyarakat yang bertamadun. Namun, antara tamadun dengan budaya terdapat wujud jurang pengertian yang agak berbeza, di mana tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang berbanding budaya kerana sering mengalami perubahan dan pembaharuan. Sebagai salah satu contoh, kita boleh lihat dari segi masyarakat Melayu. Budaya masyarakat Melayu pada asalnya adalah lebih kepada sifat bersopan santun, hormat menghormati, tolong menolong dan sebagainya. Namun budaya ini tetap boleh berubah. Sebagai satu contoh, mungkin ada di kalangan masyarakat kita, masyarakat yang Melayu agak kurang sifat menghormati, terutama terhadap orang yang lebih tua. Jadi budaya itu boleh berubah. Sebab itu kita katakan bahawa antara hubungan tamadun dengan budaya, di mana tamadun ini jangka hayatnya adalah lebih panjang berbanding dengan budaya. Namun, unsur-unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai salah satu unsur-unsur dalam tamadun. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan hubungan tamadun dengan bangsa, di mana hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara. Sungguh pun terdapat tamadun yang dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi, budaya sesuatu kawasan ataupun geografi yang tertentu. Sebaliknya, sifat tamadun merentasi sempadan geografi dan melampaui batasan kebangsaan. Terdapat juga tamadun yang berkembang dan dimiliki lebih daripada satu bangsa seperti tamadun barat, di mana di dalamnya mempunyai pelbagai bangsa seperti Inggeris, daripada Jerman, Belanda dan sebagainya. Sebab itu kita nampak di mana tamadun dan bangsa ni mempunyai satu kaitan ataupun hubungan. Termasuk jugalah dalam tamadun Islam, di mana di dalam tamadun Islam itu sendiri pun mempunyai pelbagai bangsa yang ada di dalamnya. Sebagai contoh seperti orang Arab, Cina, India, Melayu dan sebagainya.
seterusnya kita akan lihat kelahiran, perkembangan dan kemerosotan sesebuah tamadun. Kita lihat berdasarkan kepada Ibn Khaldun itu sendiri, di mana hukum kitaran sejarah kita akan lihat bermula daripada permulaan, kejayaan dan keruntuhan. Okay, dari segi aspek permulaan sesebuah tamadun, dia akan wujudnya satu kemunculan tamadun, kemudian akan wujudnya satu perkembangan, dan akhirnya kita akan lihat dari segi kemerosotan sesebuah tamadun. Yang pertama kita akan lihat dari segi faktor kemunculan tamadun, di mana antara salah satu faktor kemunculan tamadun adalah kedudukan yang strategi. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan strategi? Kita akan lihat dari segi kedudukan geografi ataupun lokasi sesuatu tempat. Dan kebanyakan sesebuah tamadun itu muncul adalah di sesuatu lokasi ataupun kedudukan yang sesuai dengan sesuatu pembinaan untuk penempatan sesebuah masyarakat, dan biasanya terdapat sumber-sumber semula jadi yang memudahkan masyarakat untuk hidup dan mendapatkan bekalan makanan untuk kehidupan. Sebagai salah satu contoh, kita boleh lihat dari segi tamadun Cina yang bermula di lembah Wanghe dan di kawasan Yangtze, di mana kawasan tersebut adalah berhampiran dengan perairan, jadi mudah untuk masyarakat membina sesebuah penempatan dan mengekalkan kehidupan mereka di situ. Selain daripada itu, kita boleh juga lihat contoh di kawasan Malaysia, iaitu di kawasan Melaka. Pada zaman dahulu, kawasan tersebut, Semenanjung Malaysia ini dikenali sebagai Tanah Melayu, di mana Melaka merupakan salah satu kawasan yang menjadi tumpuan utama dunia, ataupun sebagai salah satu kawasan untuk berdagang, dan dijadikan juga sebagai sebuah kawasan pelabuhan. Ia merupakan salah satu kawasan yang agak strategik, di mana ramai pedagang-pedagang daripada luar, daripada Arab, daripada Portugis, daripada Inggeris, Cina, India dan sebagainya datang untuk berdagang di Melaka. Dan kemudian yang seterusnya kita lihat dari segi aspek rangsangan keagamaan. Okey, di mana rangsangan keagamaan merupakan salah satu unsur bagaimana kewujudan sesebuah agama. Di mana ajaran agama ini adalah mendorong manusia supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Sebab tiada agama pun yang menyuruh untuk umat ataupun penganut dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Okay, kita boleh lihat sebagai satu contoh tamadun Islam. Tamadun Islam merupakan tamadun yang muncul selepas kedatangan wahyu Islam itu sendiri yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan sahaja merupakan kehidupan sebenar, tapi ia adalah satu kepercayaan ataupun akidah dan melibatkan hubungan akhlak antara manusia sesama manusia, antara manusia dengan Allah dan manusia dengan alam. Jadi kita boleh lihat di mana rangsangan keagamaan ini merupakan salah satu faktor kemunculan kepada sesebuah tamadun. Seterusnya kita dapat lihat faktor kemunculan tamadun, antaranya adalah pembangunan ilmu dan nilai. Di mana penguasaan ilmu dan penghayatan nilai ini adalah sangat penting dalam kemunculan sesebuah tamadun. Pemimpin dan masyarakat yang mencintai dan menguasai ilmu pengetahuan merupakan bangsa yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan, yang menjadi aset sangat penting dalam membangunkan dan memajukan sesebuah tamadun. Jadi penguasaan ilmu dan penghayatan nilai dapat dilihat hampir kepada semua tokoh dalam tamadun silam. Sebagai salah satu contoh seperti Ibn Khaldun yang merupakan bapa ketamadunan, seperti Ibn Sina yang merupakan kepada bapa perubatan, Al-Farabi dan lain-lain tokoh dalam tamadun Islam. Selain itu, kita boleh juga lihat beberapa tokoh dalam tamadun lain seperti tamadun Cina, iaitu Confucius ataupun Lao Tzu, dan beberapa juga dari segi tamadun Yunani seperti Plato dan Aristotle. Faktor kemunculan tamadun yang seterusnya ialah kebebasan daripada kesengsaraan hidup, ataupun dia nak bebas diri dia daripada kehidupan yang susah. Bila kita rasa susah, dia akan menyebabkan seseorang manusia tu ingin kehidupan yang senang. Jadi dia akan rasa perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang lebih senang. Itu pun merupakan salah satu faktor kemunculan tamadun. Sebagai satu contoh, kita boleh tengok pada tamadun Jepun, di mana selepas berlaku Perang Dunia Kedua, di mana Hiroshima dan Nagasaki telah dibom dan hancur. Walau bagaimanapun, kita boleh lihat masyarakat mereka sekarang, di mana mereka merupakan sebuah negara yang sangat maju dari segi aspek teknologi dan dari segi sains dan teknologi, di mana kesengsaraan mereka alami dulu menyebabkan wujudnya kemunculan kemunculan tamadun. Sebagai contoh, kita sendirilah, kita hidup susah. Bagaimana kita nak senang? Kita kena usaha. Jadi usahalah, ataupun bahasa dia usaha tangga kejayaan. Macam itulah. Faktor kemunculan tamadun yang seterusnya adalah berkaitan dengan toleransi terhadap tamadun lain,
di mana sikap toleransi terhadap sumbangan tamadun lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima nilai dan kemajuan tamadun tersebut. Interaksi yang positif antara dua atau lebih tamadun membolehkan penyebaran pengaruh dalam pelbagai bidang seperti agama, ekonomi, pendidikan, sains dan teknologi. Jadi toleransi terhadap tamadun lain adalah sangat penting dalam faktor pembangunan sesebuah tamadun. Kita boleh lihat sebagai satu contoh, tamadun Islam itu sendiri juga menerima toleransi daripada tamadun lain. Yang penting ianya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun tamadun tersebut berasal daripada tamadun Barat. Yang seterusnya kita akan lihat faktor dari segi budaya masyarakat tinggi serta politik yang kukuh, di mana kita boleh lihat tadi antara hubungan tamadun dengan budaya. Sekiranya budaya masyarakat tinggi, maka lahirlah sebuah tamadun yang sangat baik dari segi aspek budi pekerti masyarakat dalam tamadun tersebut. Kemudian kita boleh lihat dari segi faktornya adalah ekonomi yang mantap, di mana pembangunan ekonomi yang mantap akan menggerakkan tamadun itu dengan lebih pesat. Dan seterusnya kita boleh dapat lihat dari segi politik yang kukuh tadi, di mana sebuah politik yang kukuh akan membina sebuah negara yang bertamadun dan negara yang lebih maju. Kalau kita lihatlah sebuah negara yang mempunyai pergolakan politik, kita boleh nampak di mana kat situ ada wujudnya kewujudan kemerosotan sesebuah tamadun. Selepas kita lihat faktor kemunculan sebuah tamadun, kita akan lihat pula faktor kejatuhan ataupun kemerosotan sesebuah tamadun. Selepas dibangun, mesti ada jatuh. Okey, macam contohlah awak baru nak belajar kan, jalan mesti ada belajar, mesti ada jatuh. Okey, contoh sajalah. Alright, kita akan lihat yang pertama iaitu wujud jurang sosial yang melebar, di mana wujudnya jurang antara golongan kaya dan miskin yang sangat berlebar yang menyebabkan berlakunya konflik dan pertentangan di kalangan masyarakat. Dan situasi ini pernah berlaku di penghujung tamadun Romawi lebih kurang pada abad ke-3 dan 4 Masihi, dan juga penghujung di zaman pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah. Dan yang seterusnya berlakunya penindasan dan kezaliman. Biasalah kalau kita zalim ke orang, berlakulah kejatuhannya sebuah tamadun. Okey, berluasanya penindasan dan kezaliman. Okey, yang tu penindasan dan kezaliman berlaku akibat pengabaian dan pencabulan terhadap sistem ketatanegaraan dan perundangan dengan sewenang-wenangnya, sehinggakan hak-hak kemanusiaan tidak lagi dihormati, seperti orang atasan memiliki kuasa mencabuli hak orang bawahan tanpa belas kasihan. Ini dikatakan sebagai salah satu kezaliman lah. Kita boleh lihat salah satu contoh tamadun di Jerman, di mana kejatuhan kerajaan Jerman di bawah pemerintahan kerajaan tentera Nazi yang mengamalkan sistem kezaliman, iaitu pemerintahan secara diktator monarki. Itu pun merupakan salah satu kejatuhan sesebuah tamadun. Jadi justru itu di mana tamadun tidak akan berkembanglah dan membangun jika tiada kerjasama baik di antara pihak berkuasa dengan masyarakat. Kemerosotan yang seterusnya kita boleh lihat dari segi keruntuhan moral, iaitu berkaitan dengan kemerosotan akhlak ataupun moral di kalangan masyarakat. Apabila penghayatan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat dan pemimpin dah mula pudar, dah mula kurang, maka akan berlakulah keruntuhan akhlak. Dan bila berlakunya keruntuhan akhlak menyebabkan ataupun mengundang masalah sosial dan masalah jenayah di kalangan masyarakat. Yang seterusnya kita lihat dari segi faktor kemerosotan ni, iaitu berkaitan dengan sikap jumud. Apakah dia jumud? Okey, jumud iaitu satu sikap yang tertutup, dia tak open minded. Terutamanya benda ni berlaku apabila sesebuah masyarakat tu agak sukar untuk menerima perubahan, terutama dari segi aspek teknologi dan struktur politik yang melibatkan ekonomi sosial. Ini akan menyebabkan ataupun merencatkan daya kreativiti sesebuah masyarakat. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. Okay, malapetaka atau bencana alam yang berlaku adalah di luar kawalan manusia. Namun kejadian tersebut sudah cukup mengakibatkan banyak kerosakan dan kemusnahan ke atas sesuatu penempatan atau daerah yang beranapkan ketamadunan yang dibina oleh manusia. Sebagai satu contoh, kita boleh bagi tengok yang berlaku saya tak ingat tahun bila, di mana berlaku banjir besar seluruh Malaysia, terutama di kawasan pantai timur di negeri Kelantan, menyebabkan kawasan Kota Baru ditenggelami air, di mana kawasan Kota Baru merupakan ibu negeri Kelantan dan kat situ adalah pusat perniagaan utama bagi masyarakat negeri Kelantan, dan menyebabkan berlaku kemerosotan tamadun di kawasan tersebut. Namun kita lihat disebabkan oleh faktor kemerosotan sebuah tamadun disebabkan oleh faktor
bencana alam itu sendiri menyebabkan kelahiran semula tamadun di kawasan negeri Kelantan. Jadi antaranya malapetaka atau bencana alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. Yang seterusnya, para pelajar, kita akan lihat dari segi interaksi antara tamadun. Interaksi ini merupakan satu hubung kait yang bertindak balas secara aktif antara satu sama lain dan biasanya ia melibatkan dari segi konteks agama, nilai dan sebagainya. Dalam interaksi antara tamadun ini, kita akan lihat dari segi faktor interaksi, iaitu di mana faktor interaksi yang pertama adalah kepimpinan, di mana pemimpin mempunyai visi dan misi mereka sendiri untuk membangunkan sesebuah tamadun. Jadi mereka mempunyai interaksi dia berhubung dengan tamadun yang lain. Kemudian peranan golongan agamawan di mana melalui motivasi, dakwah dan sebagainya. Yang ketiga adalah dari segi aspek geografi di mana kedudukan strategik sesuatu kawasan itu menyebabkan wujud interaksi antara tamadun. Sebagai contoh di Melaka. Kemudian dari segi aspek perkahwinan di mana antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya yang menyebabkan berlakunya asimilasi. Jadi kalau sekiranya para pelajar ingin wujudkan satu interaksi antara tamadun, jadi kahwinlah dengan berlainan bangsa. Contoh Melayu kahwin dengan Cina, Cina kahwin dengan India atau India kahwin dengan bangsa Melayu. Jadi akan wujud satu interaksi dan asimilasi yang baru. Yang seterusnya kita lihat dari segi perdagangan di mana melalui proses hubungan dua hala antara negara-negara yang berdagang akan wujudnya faktor interaksi tersebut. Manakala yang terakhir, yang keenam ialah berkaitan dengan misi politik. Misi politik ni adalah dari segi aspek penaklukan lah, sebagai salah satu contoh macam kedatangan orang barat masuk ke kawasan Tanah Melayu, antara salah satu sebabnya adalah misi politik mereka, iaitu untuk menakluki sesebuah kawasan. Seterusnya para pelajar, kita lihat dari segi interaksi antara tamadun yang melibatkan jenis-jenis interaksi. Yang pertama kita lihat dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama, akan wujudnya interaksi walaupun daripada bangsa asalnya Melayu, tapi dalam tu macam-macam, ada Jawa, Banjar, Bugis dan sebagainya. Kemudian dalam lingkungan budaya dan bangsa yang berbeza, sebagai salah satu contoh, kawasan itu didiami oleh mereka yang beragama Islam dan Kristian. So itu ada dua pertumbungan yang berlainan. Kemudian antara tamadun yang kuat dan tamadun yang lemah, sebagai salah satu contoh dalam Piagam Madinah, di mana kewujudan negara Islam ataupun Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penghijrahan daripada Mekah ke Madinah, sehinggalah wujud satu Piagam Madinah antara perjanjian Islam dengan orang Yahudi di Madinah, di mana orang bukan Islam diiktiraf ataupun diberi perlindungan berdasarkan kepada perjanjian dalam Piagam Madinah. Kemudian kita lihat dari segi interaksi sejarah, di mana abad ke-7 Masihi, pedagang-pedagang Arab dan Parsi telah berdagang ke China dan mereka telah bermastautin di sana dan berkahwin. Itu merupakan salah satu interaksi dalam sejarah. Kalau kita lihat dari segi konteks interaksi dalam sejarah yang berkaitan dengan tamadun di Malaysia, melibatkan tiga hubungan yang utama dengan tamadun tersebut. Yang pertama adalah interaksi dengan tamadun India, kemudian interaksi dengan tamadun Cina dan kemudian interaksi dengan tamadun Arab, di mana pedagang-pedagang sebelum ini masuk ke kawasan Tanah Melayu dan mempunyai satu interaksi dengan mereka. Kita lihat yang pertama iaitu interaksi dengan tamadun India, di mana wujudnya bahasa, sistem bahasa. Kita pun tahu di mana bahasa kita ni banyak pinjam daripada bahasa orang lain. Sebagai satu contoh, orang Melayu ni banyak ambil daripada tamadun India, antaranya melalui bahasa Sanskrit. Sebagai contohnya raja, perkataan-perkataan lain seperti pinjaman macam Duli Yang Maha Mulia dan sebagainya. Kemudian adanya kesusasteraan, antaranya wayang kulit. Wayang kulit banyak di negeri Kelantan. Itu pun merupakan salah satu unsur kemasukan atau interaksi tamadun India. Yang seterusnya kita lihat dari segi interaksi antara tamadun Cina, antaranya melibatkan kebudayaan. Berkahwin orang Melayu dengan orang Cina, akhirnya lahirlah baba nyonya. Itu merupakan salah satu kebudayaan yang muncul akibat interaksi antara dengan tamadun Cina. Kemudian kesenian, beberapa kesenian yang ada bergabung dengan tamadun Islam. Sebagai salah satu contoh di Masjid Tengkera, kita boleh lihat kesenian Cina. Kemudian beberapa kesusasteraan dan beberapa talian bahasa dengan orang Melayu seperti tauge, tauke dan sebagainya lah, mana kita menggunakan juga bahasa daripada
daripada China. Kemudian interaksi dengan tamadun Arab, ini pun banyaklah, antaranya kewujudan sistem tulisan Jawi, penggunaan bahasa, pinjaman bahasa sebagai salah satu contoh kerusi. Asalnya daripada bahasa Arab iaitu Kursiyun. Itulah antara beberapa interaksi sejarah yang wujud di Malaysia yang melibatkan tamadun Cina, tamadun India dan tamadun Arab. Yang seterusnya, para pelajar, kita akan lihat kesan positif dan negatif pertembungan antara tamadun. Jadi kita akan lihat kesan positif yang pertama dulu, biar ada aura positif sikit. Okey, yang pertama adalah untuk mendapatkan perlindungan. Seperti mana yang saya katakan tadi, di mana tamadun Islam dan masyarakat Yahudi Madinah terdapat satu perjanjian dalam Piagam Madinah, di mana dalam perjanjian tersebut orang bukan Islam turut mendapat perlindungan bagi mereka yang duduk di bawah negara Islam. Okay, kemudian melalui penyebaran agama. Sebagai salah satu contoh interaksi antara tamadun India dengan China, di mana wujudnya penyebaran ajaran Buddha, di mana kedatangan masyarakat India terutamanya sami-sami Buddha daripada negara India masuk ke dalam negara China, pada masa sama mereka menyebarkan ajaran Buddha. Okay, yang seterusnya kita lihat perkembangan ekonomi. Antaranya beberapa perkembangan ekonomi di mana wujudnya satu perdagangan sebagai salah satu contoh di Melaka dengan kedatangan daripada negara-negara lain seperti India, pada masa yang sama daripada negara China, wujudlah satu perkembangan ekonomi di sesebuah kawasan. Dan terakhir kita lihat dari segi teknologi kebendaan, di mana kita berkongsi sama dari segi beberapa teknologi sebagai salah satu contoh pembuatan gula, sutera. Dengan kedatangan masyarakat Cina masuk ke dalam satu kawasan, mereka bertukar barangan. Sebagai satu contoh, sutera dengan gula adalah teknologi daripada negara China. Yang seterusnya, para pelajar, kita lihat dari segi kesan negatif akibat pertembungan antara sesebuah tamadun. Maknanya selepas positif tadi ada negatifnya. Okay, di mana yang pertama, Kristian Eropah membunuh Yahudi, di mana lebih kurang pada abad ke-9, pada abad ke-18 dan Perang Dunia Kedua, di mana Kristian membuat satu tindakan iaitu pembunuhan beramai-ramai terhadap masyarakat Yahudi disebabkan oleh faktor agama, falsafah, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Yang seterusnya kita lihat dari segi kesan negatifnya, antaranya berlaku perang salib. Ini adalah antara Kristian dan Islam, di mana kewujudan tindakan agresif pemimpin Kristian itu sendiri menyebabkan serangan tersebut ke atas orang Islam, termasuklah faktor lain seperti faktor politik, ekonomi dan sosial. Yang seterusnya kita lihat segi penentangan terhadap Buddha di China, di mana kedatangan agama Buddha daripada negara India masuk ke dalam China, ke dalam negara China, mendapat tentangan hebat daripada masyarakat China khususnya, sebab mereka pada asalnya berpegang kepada ajaran Confucianism, dan kemudian kedatangan agama baru menyebabkan penentangan terhadap agama Buddha. Jadi para pelajar, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan topik kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan pengenalan kepada ilmu ketamadunan daripada aspek sejarah ketamadunan. Kita lihat dari segi pengajian ketamadunan serta beberapa ciri melibatkan interaksi dan pertembungan antara tamadun. Pada akhir slide saya tu ada saya letakkan berkaitan dengan maklumat Ibn Khaldun, dan diharapkan para pelajar dapat membaca slide tersebut, dan memanfaatkannya. Walau bagaimanapun kita akan lihat pada topik yang seterusnya, pada topik yang kedua nanti melibatkan tamadun Islam. Jadi pelajar, #stay at home. Selamat mengulang kaji pelajaran. Kita jumpa pada next class. Assalamualaikum.